รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีมุสลิมในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงชีวิตแบบพอเพียงตามแบบฉบับของอิสลามนะครับYa sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita mari bersama dalam ruangan cara hidup bagi orang Muslim, iaitu Withi Muslim. Di mananya hari ini kita nak mari kecek cara hidup yang sederhana. Selepas pada ni, sila bersama dengan ustaz kita, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din waftah 'alaina futuhul 'arifin waj'al 'amalana khalisatan liwajhikal karim. Alhamdulillah, pertama kali sama-sama kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaan dan juga rahmat nikmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, dapat kita berada dan juga masih lagi Allah Taala berikan usia kepada kita semua. Alhamdulillah, saya adalah salah satu guru daripada Ma'had Al-Ba'sat Ad-Diniyah ataupun terkenal dengan Sekolah Haji Harun. Alhamdulillah, di hari yang mulia ini diberi peluang baik untuk memberi sikit penasihat kepada ahli pendengar dan juga penonton semua berkenaan tajuknya cara hidup sederhana di dalam Islam ataupun dengan bahasa Thai kan cai chiwitแบบพอเพียง. Alhamdulillah, pertama kali kehidupan di dalam Islam, agama Islam, lebih-lebih lagi orang Islam beragama Islam. Agama Islam adalah agama yang membentukkan manusia hidup dua alam, iaitu alam dunia dan juga hidup satu lagi alam akhirat. Maka di dalam kehidupan di dalam alam dunia ini, agama Islam telah atau di dalam kehidupan seseorang Muslim jelas dan juga nyata, yang mana agama Islam telah atur manusia supaya hidupnya di atas dunia dengan keadaan selamat dan juga sejahtera. Ada undang-undang, undang-undang ataupun aturan supaya manusia itu hidup dalam keadaan hasanah ataupun baik, yang mana kita sentiasa dengar doa-doa di dalam doa kita, iaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maknanya kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya hidup kita jadi hasanah dan juga akhirat kita jadi baik. Maka dalam kehidupan kita sehari-hari, kita umat Islam ataupun orang Islam semua, ia akan pandu ataupun ia akan padu kepada hukum-hukum ajaran-ajaran agama supaya di dalam kehidupan dia itu akan selamat. Dan juga agama Islam telah atur cara melalui perintah ataupun agama yang dihantar melalui lidah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam supaya umat Islam semua ikut cara hidup. Maka kehidupan sederhana ataupun kehidupan dengan bahasa Thai kata popiang adalah telah dicontohi oleh baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam supaya manusia itu hidup dengan keadaan tenang hati. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajar kita sifat-sifat qanaah ataupun sifat popiang dah. Kalau dengan bahasa
bahasa Thai Popiang ataupun bahasa Melayu dengan makna memadai apa yang ada di tangan kita supaya apa? Supaya kita berasa syukur di atas nikmat dan juga kita akan hidup bahagia. Yang kedua, di antara sifat yang dihajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sifat zuhud. Zuhud mana hati tidak terlalu cemburu ataupun terlalu terikat dengan kehidupan dunia yang bawa seseorang itu lalai untuk hidupnya di atas dunia, dan juga semua umat Islam di dalam kehidupan dan ia akan titik ataupun ia akan memberati masalah kehidupan yang akan dihisap pula, iaitu di akhirat nanti. Oleh itu di dalam kehidupan seseorang Islam, apabila seseorang itu pandu kepada ajaran Islam, maka kehidupan dia akan tenang, rasa bahagia hidupnya. Oleh itu bagi semua pendengar di hari yang mulia ini, maknanya sifat yang dihajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sifat qanaah, sifat zuhud dan sebagainya, itu adalah cara yang diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu, Islam tidak melarangkan bagi umatnya untuk jadi seorang yang kaya raya. Bukan kata Islam sekat untuk umatnya jadi sesak belaka dak. Bahkan Islam dihajar daripada agama apabila kita ada kekayaan, apabila kita ada kemewahan, kita dapat pergi bantu orang yang susah pakai miskin. Tapi apabila kita hidup dengan keadaan tidak begitu mewah, maka di antaranya sifat sabar, sifat qanaah, dan juga kita terima dengan koda-koda yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Itu ajaran Islam. Sebab tu masuk ajaran Islam ini adalah masuk juga, iaitu sakut dengan laksata ataupun akidah di dalam pegangan kita. Seperti mana kita maklum bahawasanya pegangan ataupun rukun iman yang keenam adalah kita terima dengan koda ataupun koda yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Apabila Allah Ta'ala menentukan kita seorang yang pakai miskin, maka kita hidup dengan keadaan sabar. Itulah sebagai tanda di atas kita memuaskan hati dan juga berasa syukur di atas nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Apabila kita berasa syukur dan juga puas hati di atas pemberian Allah SWT kepada kita, maka ia akan berasa tenang hati dan juga tak berasa nak berdeki, tak ada sifat iri hati kepada orang, tidak ada sifat berdeki ataupun berasa lebih apabila kita pandang kepada orang. Ini di antara ajaran Islam yang Allah Ta'ala ajar dan melalui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok kisah Nabi dalam kehidupan dia adalah sangat sederhana dalam kehidupan dia. Dan apabila satu hari Rasulullah pergi ke rumah isteri dia, kalau dia tidak ada, isteri dia tidak ada makanan, dia kata hari ni aku akan puasa. Itu maknanya Rasulullah tidak ada gapoh-gapoh ataupun berasa serabut dengan sebab kehidupan harian. Maknanya Rasulullah ajar supaya kita itu sederhana dan di dalam kehidupan, dan juga ada perasaan tenangkan hati apabila kita tepuhkan ujian ataupun kehilangan kurangnya segi nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Maka kita boleh tengok sejarah-sejarah dan juga kita boleh baca kitab-kitab buku sejarah melalui jejak langkah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Begitu sajalah sebagai beri peringatan kepada kita semua untuk kita nak hidup sementara di atas dunia, dan juga semua jejak langkah kita akan dibalasi oleh Allah Ta'ala di akhirat. Maka dengan lafaz mulia wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saat ini kita sudah dengar ceramah daripada ustaz kita tentang masalah cara hidup yang sederhana di dalam Islam, iaituการใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามแบบฉบับของIslam kita. Dan sekarang ini saya sudah bersama dengan ustaz untuk temu ramah mesra
bual mesra, kita nak kecek lagi terus masalah cara hidup yang sederhana. Sekarang saya sudah bersama Ustaz. Assalamualaikum sekali lagi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daripada kita duk kecek sederhana ni Ustaz, terkadangnya kita rasa nak teringat semula di mananya zaman Nabi tu, lagu mana Nabi hidup dengan cara sederhana Ustaz. Ya, alhamdulillah. Dan sekali lagi saya terima kasih lagi kepada pengurusi yang mana lontarkan soalan dalam kehidupan dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita maklumlah bahawa Rasul adalah sebagai qudwah ataupun contoh tauladan bagi semua umat Islam, sebagai idola kita, darah hak kita. Oleh itu maknanya tiap-tiap gerak-geri Rasul, pasti kita kena ambil contoh tauladan, lebih-lebih lagi dalam kehidupan harian kita. Jadi qudwah lah. Jadi qudwah bagi kita. Dan bahwasanya di hari ini oleh kerana zaman masa kita tinggal, Nabi kita boleh 1400 tahun agaknya lama. Ya. Dan dengan sebab kita pindah dan juga kita ni tak sapa ataupun kita tak memahami. Oleh kerana di antaranya sebab kita tidak sapa segi ilmu pengetahuan cara hidup Nabi kita. Oleh itu kita tengok keadaan umat di hari ini, apabila waktu benda-benda kebendaan masuk pada diri manusia, manusia tu akan hidup bertewah dengan berlomba sehingga tak ada heran. Benda haram, benda halal buat semua di hari ini. Jadi luput Dengan sebab kita tinggal cara hidup Rasul tu lagu mana sederhana di dalam keluarga. Sebab tu Rasul ni hajar kita banyak perkara lah, dan bagi kita semua. Oleh itu kepada semualah dan orang Islam semua, kita kena klik kembali tengok sejarah ataupun kita kena klik pergi tengok di dalam isi ataupun agama kita dalam kehidupan cara Rasul dah hidup lagu mana sederhana dia. Maka di antaranya sifat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dok pakai di dalam kehidupan hari-hari dia, yang pertamanya Rasul ada di dia sifat sabar. Salah satu sifat sabar dulu yang Rasulullah pakai di dalam kehidupan dia. Mana apabila dia tepuh dengan cubaan ataupun dia berjumpa dengan kesusahan, tak ada kira dengan keluarga, dengan orang, Rasul adalah orang yang paling banyak sabar di dalam kehidupan dia. Itu dia. Dan juga yang keduanya, Rasul kita seperti mana saya wayak saat ni adalah sifat dia sifat zuhud. Zuhud ni kalau kita tengok dalam kitab adalah dia tidak terlalu terikat dengan benda. Rasulullah ni kita tak ikat, bukan benda tu tak boleh ada. Bukan istilah lagi kata tak boleh ada benda di tangan. Boleh ada benda di tangan, tapi tidak terlalu terikat dengan benda tu. Apabila manusia pegang waktu ataupun pegang benda terlajak kuat dah, ia akan hilang sifat zuhud, dan juga ia akan mari sifat tomok, sifat lobo, sifat berasa tak cukup dengan benda yang ada. Mana kata salah satu contoh daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni iaitu tak ada terikat dengan benda. Dan juga apabila tak terikat dengan benda, jadi tak ada perasaan tomok. Ataupun dia berasa dalam kehidupan jadi tenang. Tenang maknanya apabila kita tengok nikmat, demo ada nikmat kita tak rasa nak deki. Orang apabila ada sifat lobo, sifat tak cukup, sifat tak membuah hati, dia tak boleh tengok barang ada di saudara kita. Apabila demo ada kereta baru, kita rasa nak ada hati. Tu nak timur sifat baru pula tu. Sifat tomok. Patu dia belum tak habis. Deki pula salah. Sifat deki patu belum ni dia tak habis. Sebab dunia ni dia baru semua. Kereta dia tak ada dah pasal dulu. Dia timur baru semua. Manusia apabila sifat tomok, dia tak akan habis di dalam diri kita kalau kita tak ambil sifat sana. Sifat zuhud, sifat Rasul mari pakai. Itu orang panggil, kalau kita tengok tauladan tu sudah ada. Sudah ada. Tapi itulah masyarakat kita sekarang ni kadang-kadang tak kira siapalah. Buat ilmu saya sendiri ke siapa. Lagu mana kita nak mengatasi, lagu mana kita nak ukar. Nak seolah-olah kita dah tahu Nabi kita ni ada sifat zuhud, ada sifat tidak tomok, tak ikat kepada benda. Lepas tu kita ni, langkah kita nak pergi situ tu. Ya, terima kasih. Kali lagi dah. Maka bagi kita lah umat Islam, kita ada asas. Maknanya asas akidah.
Ya. Ya, kita ada asas akidah segi pegangan kita Ya. bahwasanya tiap gerak gigi kita. Aha. Semua gerak gigi kita Allah Taala akan dibalasi di akhirat esok. Oh. Tu. Dan juga maknanya kita bagi orang Islam kita kena memahami dan juga kita kena reti benar-benar bahwasanya kehidupan yang kita hidup di atas dunia ini adalah kehidupan sementara. Yang pertamanya kena sedar situ. Kita kena sedar situ bahawa semua manusia akan kena mati dan juga akan dihisap. Semua amalan kita, semua harta kita akan dihisap, akan dihitungkan oleh Allah Taala. Ya. Atau mula-mula sekalinya bagi kita umat Islam kita kena pegang benar ni dulu. Manusia semua akan dihisap wa mal hayatid dunya illa la'ibun walah. Maknanya kehidupan dunia adalah permainan sementara. Dan juga kehidupan akhirat dah kehidupan abadi. Maknanya benar tu sebagai titik yang pertama kita kena pegang dulu yang pertama. Untuk tok sewi terikat dengan benda-benda yang itu. Itu salah satu cara yang pertama. Yang orang panggil usaha wisda kata itu sementara. Sementara. Seterusnya lagu mana pula ustaz tu? Untuk nak pergi lagi ni. Apabila kita nak pergi lagi, cara yang kedua maknanya kita kena kita tengok sanilah. Mana kita tengok sifat satu lagi, mana sifat qanaah. Sifat qanaah ni maknanya sifat kita memuas hati. Apa perkara hak kita ada. Sebab tu Nabi ada sabda maksudnya laisal ghina. Bukan orang yang kaya dengan adanya harta benda. Tapi al-ghina, Nabi kata ghina nafsi. Kaya hak sebenar adalah kaya hati. Maknanya apa kaya hati ni? Memadai, berasa cukup, berasa memuas hati apa yang Allah Taala beri kepada kita. Apabila kita ada sifat ni, ia tak akan mari sifat tomok, rasa berdeki kat orang, rasa tak apa duk tak sedap duk. Tu di antara sifat qanaah yang Rasulullah. Makna kata kita kena letak sifat kaya semula betul. Sifat kaya betul dalam diri kita. Sifat kaya tu maksudnya gapo sebenar. Kalaulah kaya kepada harta benda, ia akan melomo kok tu. Kalaulah kaya sebenar duduk kepada orang panggil kaya hati, kaya jiwa, ia tak pergi kok harta benda sangat. Ia akan memuas. Maknanya seorang itu akan berasa syukur, berasa puas hati dengan takdir koda-koda yang Allah nak tentu. Sebab kekayaan ni ataupun kemiskinan, kesusahan, bahagia, semua itu takdir azali ya panggil. Yang Allah Taala menentu pada azal lagi dah. Dan kita nak hidup fakir, kita nak hidup miskin, kita nak hidup kaya adalah itu takdir ilahi. Maknanya bagi seseorang Islam tu, dia kena terima koda-koda Tuhan ni. Dia kena terima. Walaupun lagu mana keadaan pun, apabila kita terima dengan hati redha di atas koda-koda Tuhan, maka kehidupan dia sehari-hari dia berasa puas hati dan berasa syukur nikmat Allah Taala yang dia dapat hari-hari dia dapat banyak ini, dia berasa syukur. Sebab kerja orang yang seterus laginya kita kena ingat kerja orang mukmin tak ada rugi. Orang mukmin seorang mukmin apabila ia beriman kepada Allah Taala dan ia beriman kepada Rasul, gerak geri dia tidak ada rugi. Lagu mana tidak ada rugi? Apabila dia susah, dia kena musibah, dia disusah, payah dalam kehidupan, dia sabar di atas kesusahan itu, Allah Taala akan beri ganjaran paling banyak kepada dia. Innama yuwaffas sabirun ajruhum bighairi hisab. Saya kata, aku akan beri balasan orang yang sabar tidak terhingga balasan. Dan juga orang beriman, hak kaya, bukan kata Islam dorong manusia duduk dalam sesak belaka. Bukan. Maknanya Islam apabila Allah Taala beri kekayaan kepada dia, dia bersyukur. Maknanya guna duit harta dia tu dibelanja kepada keredaan jalan yang baik. Beri bantu orang fakir miskin, tolong buat masjid, buat khairat, beri derma situ sini. Dia beri tu Allah Taala akan beri ganjaran, dapat balasan baik juga di sisi Allah. Nawaya kata gerak geri orang mukmin tidak ada rugi kalau kita pandai letak tubuh, letak diri kena pada tempat agama, akan dibalasi semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, ni makna kata ada beberapa ajaran yang mana Islam sudah ajar kepada kita dan kita ada contoh teladan banyak, tapi
Halah, kita kata dunia sekarang ni kita sudah jauh dengan generasi Nabi SAW. Terkadangnya kita luput ajaran di situ. Makna kata langkah hak ustaz royak ni yang pertamanya kita kena klik kepada ajaran semula, jangan hidup berasa terikat dengan benda. Dan yang keduanya ustaz bagi tahu kata kena apa orang panggil? Kena tahu sabar, tahu apa macam-macam banyak perkara jugalah. Jadi makna kata suk tai tua ataupun cara koh tu kita kata payahlah sikit nak kecek nak sederhana dok cuma dok tah uge-uge. Tak? Ya. Saya nak tahu sikitnya. Ya. Dengan sebab dah kita ni duduk dah maknanya masa akhir apa panggil akhir zaman dah. Ya, ya, ya. Maknanya kehidupan manusia ni ia berubah masa ke masa dia ada berubah-ubah apabila manusia tu ia jauh daripada ajaran Islam, apabila manusia tak kenal dah diri dia hakikat dia tu lagu mana, dia nak gimana, dia hidup apa di atas dunia. Ya. Lepas tu Allah Taala buat gapo tak tujuan gapo di atas dunia, lepas tu dia tahu kata dia nak gimana ratik lepas pada ni, manusia akan terikat melalui benda-benda saat ini. Yang keduanya ada masalah sosial media di hari ini. Dan ya, dengan sebab kita dok tengok sosial media, kemewahan dunia apa semua itu, ya. apabila kita dok tengok, ia akan terikat. Rasa suka sebab benda tu ia jadi ralik. Laibun walahun hak ada wayak tu permainan mana benda manusia tu akan terikat. Akan terikat dengan perkara tu. Kalau kita tak ambil agama mari asuh, kita kalau tak ambil agama ajaran Nabi mari dok itu jiwa kita mari asuh jiwa kita, ya. manusia akan pergi hanya sehari ke demi sehari sehingga manusia itu terlupa ya. asah tujuan Allah Taala jadi dia tu nak pergi ke mana dia terlupa. Itu di antaranya. Ya, begitulah cara-caranya yang mana kita dapat tahu supaya untuk nak jadi hidup kita tu sederhana. Oleh kerana kalaulah hidup kita ni tak sederhana, satu hati kita pun tak tenang, jiwa kita pun tak tenang. Cuma Islam mari mengajar kita supaya nak hidup akhirat pun hasanah, dunia pun hasanah. Lebih-lebih lagi kita nak sangat akhirat tu hasanah. Tu nak jadi hati kita tu tenang saja. Tu begitulah kita boleh temu buah dengan ustaz pada hari ini. Tu maka saya pun tak lupalah ucap terima kasih kepada ustaz yang mana sudi bagi masa bagi kita tu boleh mari bersua, boleh mari kecek cara-cara hidup yang sederhana yang mana digalakkan oleh Islam tetapi dilalaikan oleh manusia pada sekarang. Terima kasih ya ustaz. Ya, sama-sama. Jazakallahu khair. Ya, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, di mananya hari ini alhamdulillah kita sudah dapat mendengar ceramah daripada ustaz kita dan juga boleh temu ramah mesra bersama dengan ustaz, yakni kita boleh tahu lagu mana cara-cara kita untuk nak hidup sederhana, di mana kita boleh dapat tahu bagaimana antaranya Nabi SAW kita menjadi tauladan bagi kita dengan cara hidup nak sederhana. Maka alhamdulillah kita sudah dapat tahu kurang pun sudah dapat faedah daripada ruangan kita pada hari ini. Tak banyak pun boleh praktis dengan sebenar pun tak ada gapo dah. ครับในวันนี้เราก็ได้มาพูดคุยกับอุสตาดของเรานะครับซึ่งเรามาพูดคุยในเรื่องของหัวข้อการใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามแบบฉบับของอิสลามของเราซึ่งเราก็ได้ประโยชน์มากนะครับในวันนี้ซึ่งก็ต้องขอบคุณอุสตาดแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการวิถีมุสลิมหวังว่ารายการวิถีมุสลิมจะให้ประโยชน์แก่ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับmaka pada hari ini kita berjumpa sekadar ni saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. สวัสดีครับ